titik dan persamaan garis lurus. Okey, untuk titik dan persamaan garis lurus ni, apa yang kamu kena faham adalah apabila titik tu, so let's say lah saya ada garis lurus. Ni kita tak cari persamaan lagi So let's say saya ada garis lurus. And then saya nak check titik ni dia lalu ke tak dekat garis lurus ni. Macam tu. So contoh let's say macam ni lah. So, macam mana saya nak check benda ni? Untuk check benda ni, kita akan ada persamaan. Contoh, saya bagi persamaan garis lurus ni, Y sama dengan 2X tambah 1. Macam ni And then, saya nak check sama ada titik. Dia bagi satu titik, dia suruh check. Okay. Sama ada titik 21 dengan 01. Okay. Dua titik ni, dia suruh check. Yang mana satu yang berada di atas garisan. Dia suruh check. Okay. So now untuk check sama ada titik tu berada di atas garisan ni atau tak, kiri kanan kena sama. Apa maksud kiri kanan kena sama? Okay, yang ni nilai X, ni nilai Y. X, Y. Ini nilai X, ini nilai Y. So ni cara nak tulis koordinat lah. Depan X, belakang Y. So, dekat sini, saya ganti dekat persamaan ni. Kiri, kanan kena sama. Baru dia berada di atas garisan ni. So, contoh kat sini, Y dia adalah 1. So, saya ganti 1 kat sini. Y, 2X tambah 1. So, Y kat sini 1. Betul And then, 2X ni adalah 2. Saya ganti. Ni. 2 kat sini. 1 kat sini, nilai Y. Nampak saya ganti? 2 tambah 1. So, sini saya dapat 1, sini saya dapat 5. 2 darab 2, 4, tambah 1, 5. So, 1 tak sama dengan 5. Bila kiri dengan kanan tak sama, maksudnya titik tu tak berada di atas garisan ni. Okey tak? Saya harap you guys faham. Sebab, you kena dapat kiri kanan sama. Kiri kanan kena sama, barulah titik tu berada di atas garisan. Okay, so saya test pula titik ni. So, titik ni, Y sama dengan 2X tambah 1. So, Y dia adalah 1. And then, kat sini 2 darab kosong tambah 1. So, kat sini 1, still 1. So, sini pun dapat 1. So, bila dia sama, 1 sama dengan 1, jadi saya boleh kata titik 01 ni berada di atas garisan ni. Mungkin dia dekat sini. Macam tu. Okay? So, kat sini, you just check kiri kanan untuk mengetahui sama ada titik tu berada di atas garis lurus tersebut ataupun tidak. Okay, so sampai sini ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak proceed lagi dengan soalan. At least you guys boleh try. So, kat sini, okay, jap. Okay, ni. Ini baru soalan. Okay, dah nampak lah kan jenis-jenis dia. Okay. So, ni still simple lagi ni. So, kat sini dia kata nombor 1. Tentukan sama ada titik berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tambah 16. Okay, macam biasa saya akan suka buat soalan first, which is yang simple. Lepas tu saya buat yang last. So, ni macam challenging sikit lah yang D tu. Okay, so you guys boleh ambil calculator, ambil pen, ambil kertas, boleh buat sama-sama. At least you guys boleh berlatih juga. So, nombor 1, kita nak check sama ada dia terletak pada garis lurus atau tak untuk titik pertama, M. Negatif 4, 3. So, persamaan dia adalah Y sama dengan 2X tambah 16. So, nak check, saya buat X dengan Y. So, yang ni X, yang ni Y. So, kita masukkan nilai dia. Y adalah 3. Kanan ni adalah 2. Negatif 4. Tambah 16. So, sini dapat 3. Yang ni pula 2 darab negatif 4. You akan dapat negatif 8. Tambah 16. So, dapat 8 kat sini. Jadi, dia tak sama kiri kanan. Jadi, saya boleh buat conclusion kat sini. Tidak berada di atas garisan. Tidak berada di atas garisan. Alright. So, ni untuk A. And then, untuk B, D pula. D. Saya tak buat B dengan C. B, C you guys boleh try buat.
And then D. Q. Negatif 58. So, kita tengok dekat sini, ganti juga Y sama dengan 2X tambah 16. Jadi, ini adalah X dia, ini adalah Y dia. Jadi, saya ganti lagi, iaitu 8, 2, negatif 5, tambah 16. So, ni 8, and then 2 darab negatif 5, negatif 10, tambah 16. So, sini dapat 6. Ini pun tak sama. Jadi, maksudnya ini pun tidak berada di atas garisan. Di atas garisan. Okay? So, A dengan D ni tak berada di atas garisan. Maybe saya patut buat C. at least jangan nampak lah ada satu yang berada di atas garisan. Kang nanti you guys ni bukan boleh. Kang nampak tak sama nanti takut pula kan. So saya ganti P negatif 80. So saya masukkan dalam persamaan dia Y sama dengan 2X tambah 16. So Y dia adalah ni X ni Y. So, Y dia kosong. Yang ni 2 darab negatif 8 tambah 16. So, ni kosong. 2 darab negatif 8 negatif 16 tambah 16. So, dapat kosong juga. So, titik ni berada di atas garisan. Okay? So, C. Done. Saya buat 3 soalan. Okay, so untuk soalan nombor 2 pun sama. Tentukan sama ada titik berikut berada pada garisan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Sama juga. You masukkan nilai X dengan Y dekat belah kiri dan compare sama tak dengan 12 yang belah kanan. Kalau sama, berada di atas garisan. Kalau tak sama, dia tidak berada di atas garisan. Okay. And then nombor 3 pun sama. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4 ni macam menarik. Kita tengok soalan dia. Dia kata rajah menunjukkan 2 garis lurus. Y sama dengan X tambah 2 dan 2X tambah 3Y sama dengan 6. So, dia dah bagi kat sini 2 garis lurus. Yang ni dengan yang ni. Okay. And then, diberi bahawa O adalah asalan. Asalan tu maksudnya kosong-kosong lah asalan. Tentukan nilai H, K dengan N. Okay, yang ni. Yang ni soalan yang simple, tapi you kena ada pengetahuan pasal gambar tu lah. Okay, jom kita tengok. Sekejap saya padam dulu Ni, kenapa saya padam? Tak apalah. Kita tengok kat sini. Okay. Sini, kalau kamu tengok, OH. Tadi saya dah kata, bila kena dekat sini, dekat paksi Y ni, maksudnya ini adalah pintasan Y. Bila dekat pintasan Y, dia sebenarnya adalah nilai C. Alright? And kalau dalam bentuk koordinat, pintasan Y, cara tulis pintasan Y adalah ada nilai Y, nilai X adalah kosong. Tu memang konsep dia. Kalau pintasan X, contoh kat sini, tadi yang kawan kamu tanya tu, yang pintasan X ni, dia punya titik adalah X ada nilai, Y dia kosong. Dengan kata lain, bila nama pintasan je, pintasan ni pintasan X, nama pintasan je, yang mana pintas tu, kat mana yang dipintas tu, dia akan ada nilai. So, kat situ akan ada nilai. Yang selain tu akan kosong. Okay, ni cara cepat you nak ingat. So, dekat sini, kalau kita tengok, untuk H ni kalau kita tengok, dia adalah pintasan Y bagi kedua-dua garisan. Sini dengan sini. So, kalau saya, ini dah dalam bentuk Y equal to MX plus C. Betul kan? Y equal to MX plus C. So, M dia 1, C dia 2. Jadi, saya tahu C ni adalah pintasan Y. So, pintasan Y adalah kat sini lah. Maksudnya kat sini adalah 2. Dengan kata lain, ini adalah 0,2. So, H ni adalah 2 lah. Okay, tu cara baca dari graf.
Okey. Kalau saya nak ambil persamaan yang 2x tambah 3y sama dengan 6, ini pun boleh. Cumanya, you kena susun dalam bentuk y equal to mx plus c, which is you kena susun macam tadi kita buat tu, which is yang ni 2x tambah 3y sama dengan 6. And then, saya nak y ni kat depan. So, 3y sama dengan, gerakkan 2x ke belakang. Ni algebra. Positif jadi negatif. And then, depan y tak boleh ada huruf. Tak boleh huruf pula. Tak boleh ada nombor. So, saya bahagi 3. Bahagi 3. Bahagi 3. So, you akan boleh potong. Dapat y sama dengan negatif 2 per 3x tambah 6 per 3 pemudahkan dapat 2. Nampak tak? Dia still dapat 2. C dia still 2 kat sini. So, dia sama sahaja. You nak ambil garisan mana pun. Cumanya kita ambil lah yang memudahkan kita. Which is, dia dah susun dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Dapatlah 2 kat sini. Alright? And then, nilai n. Kat sini. So, untuk n, tadi saya dah kata, ini adalah pintasan x. Bila pintasan x, nilai yang ada adalah x. Sebab dia pintas dekat x. Dia ada dekat x. Yang lain akan kosong. Jadi, kita hanya perlu gantikan dalam persamaan. Iaitu ni kita 2x tambah 3y sama dengan 6. Kenapa saya kata boleh gantikan dalam persamaan? Sebab n ni, dia berada di atas garisan. Dia macam konsep tadi. Yang ni. Bila dia ada berada di atas garisan, kita boleh ganti dalam persamaan. Sebab dia menepati syarat persamaan tu. Okay? So, dekat sini, saya hanya gantikan x kosong ni, iaitu x dia adalah n kosong. So, ini adalah x, ini adalah y. Jadi, saya ganti 2x dia adalah n tambah 3y adalah kosong sama dengan 6. So, 2n tambah kosong sama dengan 6. 2n sama dengan 6. N sama dengan 3. Sebab 6 bahagi 2 ni lebih kepada algebra. Siapa yang tak faham boleh tanya alang-alang tengah live ni. Kalau you guys stuck bahagian algebra ni, sila tanya. Saya tunjuk macam mana nak buat algebra ni. Okay, kalau siapa ada masalah. And then dari sini you dah dapat N3. Settle. And then dia suruh cari K. Betul kan? Saya dah langkau K, saya buat N dulu. Okay, sama je. Lepas tu kat sini K. K pun berada di atas garisan. Y sama dengan X tambah 2. Kamu kena ingat jangan nak cari K kamu guna persamaan yang 2X tambah 3 Y sama dengan 6 pula. K ni tak lalu dekat garisan ni. Kamu kena pilih garisan yang dilalui. So, garisan yang 2X tambah 3Y sama dengan 6 ni, N lalu dia. N dengan yang H ni. Kalau garisan yang Y sama dengan X tambah 2 ni, K yang lalu dekat dia. So, K ni tak boleh masukkan kat persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6 Make sure you pilih garisan yang betul. Yang yang titik tu berada di atas garisan tu. Okay. So, untuk K pun, K ni adalah pintasan X. Sebab kena dekat paksi X. So, titik dia adalah X kosong. Sebab X akan ada nilai pintasan X. So, X dia adalah K. K kosong. Saya ganti je lah dalam persamaan. Y sama dengan X tambah 2. So, kat sini, Y dia adalah, ni X, ni Y. So, Y dia adalah kosong sama dengan X dia adalah K tambah 2. So, saya nak cari K, saya gerakkan 2 ni ke depan. Positif akan jadi negatif. So, K sama dengan negatif 2. Okay? So, dapat jawapan. Okay, siapa yang ada soalan, sila tanya kalau tak faham. Yang soalan nombor 2 dengan 3 ni saya tak tunjuk sebab dia just ganti kiri kanan. Kalau dapat kiri kanan sama, dia dikira berada di atas garisan. Nombor 3 ni you kena tahu baca. Garis dan titik yang berada di atas garisan, kita boleh guna persamaan. Itu je konsep dia. Oh my god, macam tu je ke? Bakis, macam tu je Bakis.